Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan masuk ke tajuk 2.3 iaitu saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan juga antara organisma dengan persekitarannya. Disebabkan tajuk ini agak panjang, Cikgu Teo pecahkan dia kepada dua topik. Dalam video ini kita hanya akan tengok topik pertama, iaitu habitat, spesies, populasi, komuniti dan juga ekosistem. Sebelum kita bermula, ada 5 istilah yang sangat penting yang perlu awak tahu definisi dan maksudnya. Okey. Perkataan ataupun istilah yang pertama ialah habitat. Apakah maksud habitat? Habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal semula jadi sesuatu benda hidup. Okey, contohnya untuk beruang kutub. Okey, dia duduk di mana? Duduk di kutub utara. Itu adalah habitat dia. Istilah kedua yang kita akan tengok adalah spesies. Apakah maksud spesies? Spesies adalah satu kumpulan benda hidup. Okey, satu kumpulan benda hidup sama ada haiwan atau tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan juga boleh saling membiak, maksudnya mereka boleh menghasilkan anak. Okey, contohnya ini adalah spesies pepatung. Seterusnya istilah ketiga, populasi. Apakah maksud populasi? Dia ada kaitan dengan istilah yang kedua iaitu spesies. Apabila ada satu kumpulan organisma ataupun benda hidup, sama ada haiwan atau tumbuhan yang sama spesies dan mereka duduk di tempat yang sama dan hidup di habitat yang sama, kumpulan tersebut dinamakan sebagai populasi. Contoh, ini adalah satu populasi pepatung. Istilah keempat, komuniti, juga ada kaitan dengan istilah sebelum ini. Komuniti maksudnya ada beberapa populasi organisma yang berbeza. Maksudnya ada berapa kumpulan benda hidup yang tak sama, tapi hidup bersama dalam satu habitat dan mereka saling berinteraksi antara satu sama lain. Contoh, ini adalah satu komuniti yang kita boleh jumpa di kolam. Dalam komuniti ini, seperti definisi dia, ada beberapa populasi organisma yang berbeza. Kita tengok komuniti kolam ini ada populasi berudu, populasi pepatung, populasi keladi bunting, populasi lava nyamuk, populasi siput air, populasi ikan dan juga populasi rumput. Semua jenis populasi ini ada banyak jenis kan. Populasi yang berbeza ini duduk bersama iaitu di kolam. Dia akan membentuk satu komuniti. Dan istilah terakhir iaitu tajuk bab 2, ekosistem. Apa maksudnya ekosistem sebenarnya? Ekosistem ini adalah beberapa komuniti. Balik kepada istilah yang baru saja kita belajar tadi. Okey, beberapa komuniti yang duduk bersama dalam satu habitat, berinteraksi antara satu sama lain. Kali ini kita termasuk juga komponen yang bukan hidup. Istilah yang sebelum ini semua komponen hidup, benda hidup, tapi ekosistem ini termasuk juga komponen yang bukan hidup. Contohnya cahaya matahari, air, udara dan tanah. Okey, apakah contoh? Kita tengok ini adalah ekosistem kolam. Okey, tadi komuniti. Komuniti itu populasi benda hidup. Kalau ekosistem dia termasuk juga okey, komponen bukan hidup. Contohnya tanah, air, udara, okey, cahaya matahari dan sebagainya. Okey, jom kita ulang kaji istilah yang kita sudah belajar setakat ini. Pertama sekali, spesies, iaitu organisma benda hidup yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan boleh saling membiak. Apabila spesies yang sama duduk bersama dalam satu kumpulan, dia akan membentuk populasi. Okey. Lepas tu populasi yang berbeza pula
Okey, kalau duduk di satu habitat yang sama, dia akan bentuk community. Dan apabila ada beberapa community yang duduk bersama dan saling berinteraksi, termasuk komponen yang bukan hidup. Itu pentingnya, termasuk komponen bukan hidup, dia akan membentuk satu ekosistem. Sini 4 istilah. Mana satu lagi? Habitat. Ingat tak habitat? Habitat maksudnya tempat tinggal satu organisme yang semula jadi. Okey. Apakah maksud keseimbangan ekosistem? Sebenarnya dalam satu ekosistem itu, semua benda hidup tu ada saling bersandaran antara satu sama lain dan juga dengan komponen bukan hidup. Macam Cikgu Teo cakap tadi, komponen yang bukan hidup ni ada air, ada cahaya, ada udara, ada tanah. Apabila semua komponen ini, benda hidup, benda tak hidup, dalam ekosistem tu wujud secara harmoni, maka terbentuklah satu ekosistem yang seimbang. Adalah sangat penting bahawa hidupan ataupun benda hidup, organisme, ada kebolehan untuk menyesuaikan diri terhadap alam sekitar atau terhadap persekitarannya. Contohnya, benda hidup yang duduk di kawasan tropika perlu menyesuaikan diri dengan hujan yang banyak dan cahaya matahari sepanjang tahun. Untuk benda hidup yang ada di gurun pula perlu menyesuaikan diri dengan cuaca yang panas dan kering yang melampau. Untuk tundra pula, benda hidup perlu menyesuaikan diri dengan musim sejuk yang panjang dan juga musim panas yang singkat. Jadi sangat pentingnya supaya mereka boleh hidup. Apakah beberapa faktor yang boleh membawa perubahan terhadap ekosistem? Ekosistem tu besar. Okay? So kita tengok skop yang lebih kecil dulu. Apakah faktor yang boleh mempengaruhi saiz populasi? Ingat lagi tak populasi? Maksud populasi adalah satu kumpulan benda hidup yang sama spesies duduk bersama. Okey, satu kumpulan organisme yang sama spesies duduk bersama. So, saiz populasi maksudnya populasi itu ada banyak benda hidup atau sikit. Okey, so apakah faktor yang akan mempengaruhinya? Faktor pertama, serangan penyakit. Contoh, ini adalah gambar yang menunjukkan ternakan ayam yang diserang penyakit. Okay, ini pula adalah gambar yang menunjukkan tanaman tembakau yang diserang penyakit. So, serangan penyakit ini akan menyebabkan saiz populasi haiwan, contohnya ayam, dan tumbuhan, contohnya tanaman tembakau ini menjadi semakin kecil, semakin kurang. Faktor kedua adalah kehadiran pemangsa. Apakah maksud pemangsa? Dalam topik seterusnya kita akan tengok dengan lebih lanjut ya. Jadi secara ringkasnya, pemangsa adalah musuh semula jadi. Contohnya, populasi kuda belang akan menjadi semakin kecil. Okey, semakin berkurangan. Kenapa? Ada kehadiran singa. Sebab singa adalah musuh semula jadi dia. Singa akan makan kuda belang kan? Okey. Faktor ketiga, sumber makanan. Makanan penting kan? Jadi, contoh panda, apakah makanan panda? Pokok buluh. Kalau pokok buluh semakin berkurangan, maka populasi panda juga akan menjadi semakin berkurangan. Okey. Di Malaysia pula kita ada masalah populasi burung gagak semakin meningkat. Populasi dia bersaiz semakin besar. Kenapa? Terdapat banyak sisa makanan merata tempat. Jadi, sumber makanan juga akan mempengaruhi saiz populasi sesuatu benda hidup. Dan akhir sekali, faktor perubahan cuaca. Contohnya, kalau ada kemarau yang berpanjangan, apa yang akan terjadi? Tanah menjadi kering dan tidak subur dan menaikkan risiko kebakaran hutan berlaku. Jadi kalau dua-dua ni berlaku, maksudnya populasi haiwan dan tumbuhan pun akan menurun. Okey. So tadi kita tengok saiz populasi. Macam mana pula dengan skop yang lebih besar, iaitu ekosistem?
ada juga perubahan yang mungkin akan berlaku. Contoh yang pertama, migrasi. Apa maksud migrasi ini? Okey, ini bermaksud haiwan berpindah, dia pindah rumah dari satu tempat ke tempat yang lain disebabkan oleh perubahan musim. Contoh yang ada di negara kita, bangau kendik. Dia berhijrah ke Kuala Gula, Perak setiap tahun antara bulan 9 hingga bulan 4 September hingga April. Jadi, ada kesan tak? Ada kesan terhadap ekosistem setempat. Contoh, bilangan serangga semakin berkurang. Serangga seperti belalang, cengkerik, laba-laba lalat dan cacing tanah semakin berkurang. Kenapa? Sebab bangau akan makan. Okey. Perubahan kedua yang kita akan tengok adalah kekurangan bekalan air. Lebih kurang macam tadi. Contoh, padi adalah sejenis tanaman yang perlu banyak air. Apabila kemarau berpanjangan berlaku, keseimbangan ekosistem juga akan diganggu. Kenapa? Sebab siratan makanan sudah terjejas. Populasi pengeluar. Apakah pengeluar? Ingat lagi tak? Kalau tak ingat, boleh rujuk balik video sebelum ni ya. Okey, pengeluar adalah tumbuhan hijau yang boleh buat makanan sendiri. So, dalam contoh ini, pengeluar adalah padi. Padi semakin berkurangan, jadi populasi pengguna yang lain juga akan terkesan. Okey. Dan akhir sekali, perubahan dalam ekosistem yang kita sudah bincang tadi, perubahan saiz populasi. Okey. Perubahan saiz populasi sejenis spesies atau sejenis organisma akan mempengaruhi saiz populasi yang lain. Contoh, kalau populasi serangga perosak, okey, semakin banyak, apa yang akan berlaku? Dia akan mengakibatkan populasi tumbuhan menurun. Kenapa? Serangga perosak akan makan tumbuhan. Senang kan? Jadi, itu sahaja untuk video ini. Dalam video yang akan datang, kita akan tengok topik kedua untuk tajuk 2.3 ya. So, jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye! Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.